Selamat sejahtera, selamat petang, Assalamualaikum semua pada rakan-rakan penghantar. Kita wakil daripada rakan penghantar Grab ingin menyatakan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak Suhakam kerana menerima kita punya aduan pada petang ini. Bahawasanya kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik lepas ni berkenaan tambang kita ni yang makin lama makin teruk ni. Saya berharap sangatlah pihak Suhakam dapat membantu kita dan memanggil pihak-pihak pengendali e-hailing yang lain lah, khususnya Grab, Panda ke, Lalamove ke, berkenaan harga tambang ni lah sebenarnya. Dan kita untuk hari ni kita fokus dulu untuk Grab lah. Jadi saya berharap sangat agar tambang ni harga tambang dinaikkan semula kepada harga asal. Walaupun komisen terpaksa dikurangkan, tidak mengapalah. Kat sini pun kita pun sedia maklum pada 16 hari bulan bahawasanya dia telah mengurangkan tambang kita secara mengejut sebenarnya. Bukan secara diberitahu buat survey atau apa saja, sebenarnya tak ada. Dia buat secara mengejut. Saya pun dimaklumkan 12 jam, bukan pada satu hari sebelum. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita berharap sangatlah dari segi harga pesanan tambahan tu dikembalikanlah balik kepada yang asal, daripada vendor point A, vendor point B, bukan daripada vendor point A, point B. Itu harapan kita lah. Kita nak balik harga tambang asal tu daripada yang sekarang ni RM4 ni, pulangkanlah balik kepada RM5. Lepas tu pula kita berharap sangat dari segi penyeliaan pula. Saya berharap sangat agar pihak-pihak kementerian janganlah mencemuh kami, mengatakan kami ni, pekerjaan kami ni hanyalah untuk part time saja. Sebenarnya pekerjaan ni tiada terletak pada masa sebenarnya. Sebenarnya semua pekerjaan kalau ikutkan full time, bukan part time. Itu yang sebenar-benarnya. Kita apalah guna kita melantik menteri, kita melantik pemerintah tapi tidak membantu kita. Apa dah jadi dengan nasib kami? Jangan sampai kami semua dah terlentang ataupun pekerjaan kami dipelopori oleh warga asing seperti yang terjadi di negara seberang kita, Singapura. ID mereka sewakan dekat warga asing untuk jalan buat Grab Food ni. Saya berharap sangatlah pada pihak menteri, tolong pandang serius benda ni. Kami dah sangat-sangat terdesak lah sebenarnya. Kita berharap sangatlah, bukan saja takat untuk part time. Ini tak ada kira masa. Sebenarnya pekerjaan ni semua full time sebenarnya. Tak ada ingat masa, tak ada ingat ketika. Dia mengatakan kita mempunyai cukup masa untuk buat pendapatan. Sebenarnya tidak. Kita terpaksa berjalan lebih ke 16 jam ke 18 jam satu hari untuk mendapatkan satu pendapatan, satu nilai yang kita target. Dulu kalau kita boleh katakan tambang sebelum turun, lebih kurang 13 jam, 12 jam kita boleh dapat 200, 220. Sekarang dah tak boleh dah. 12 jam, 13 jam kita hanya dapat 120, 110, paling tinggi pun 158. Punca apa? Ada tambahan insentif. Itu bersifat sementara. Saya minta maaf, itu insentif adalah pendapatan sampingan yang diorang pihak Grab bagi tahu hari itu kepada kami. Tapi hari ini dia pusing balik, dia mengatakan itu adalah pendapatan tetap kami. Itu sebenarnya balik-balik dia menipu je. Dia menipu kita, dia manipulasi kita. Sampai bila kita ni sebagai pemain e-hailing ni dimanipulasi oleh syarikat-syarikat besar ni. Dah tiba masanya untuk menteri-menteri, untuk pemerintah, untuk ambil kira kami, kebajikan kami, untuk menyelia harga tambang kami. Janganlah biarkan kami dalam keadaan begini, terapung-apung. Tak tahu di mana nak kami bergantung. Saya berharap sangat kepada pihak yang berkaitan. Terima kasih sangat-sangat kepada pihak Suhakam kerana menerima aduan kami. Saya berharap sangat tindakan segera yang mungkin, secepat yang mungkin lah. Saya berharap sangat sebenarnya. Boleh panggil pihak Grab atau pemain e-hailing yang lain, syarikat-syarikat yang besar yang lain. Pasal saya pun ada dengar cerita daripada syarikat Pink juga, dia ada buat order magic. Saya dah dengar cerita. Terpaksa turun batch, terpaksa menerima kadar tambang yang murah. Lepas tu mereka nak jimatkan costing, mereka buat macam tu supaya kurang sikit yang duduk di batch tinggi tu. Itu syarikat Pink lah. Kalau macam Grab ni, macam syarikat kita ni, yang bermasalahnya satu benda, bila time hujan, dia tarik kita daripada celah-celah mana pun kita tak tahulah. Kadang-kadang ada yang mengadu kat saya yang duduk di Banting, tarik pergi ke Bukit Tinggi Kelang. Jarak pun dah dekat 15 km. Tapi hanya bayaran RM3 untuk duit tarik saja. Itu duit tarik. Tambang pergi menghantar RM4. Adakah itu suatu benda yang berbaloi? Sebab
sangat-sangat tak berbaloi. Sangat-sangat tak berbaloi. Itu je saya nak bagi tahu kat sini. Saya tekan kat sini bukan setakat harga lantai je. Harga itu pun sangat-sangat tak berbaloi. Kita maintenance makin hari makin tinggi. Nak kena ingat insurans motosikal yang ada sedia ada tak support untuk insurans kami. Kami nak bagi tahu awal. Kami terpaksa ambil insurans tambahan untuk P-Hailing untuk buat tuntutan jika berlaku kemalangan. Semakin hari kos makin meningkat. Jadi kami berharap sangatlah pada pihak berwajib bantulah kami. Kami dah tak ada apa nak kami nak rayukan lagi lah. Pada pihak yang kami pilih saja yang kami nak rayu. Kami dah tak ada tempat nak mengadu lagi dah. Saya berharaplah agar tindakan ni sesegera yang mungkin lah. Jangan sampai benda ni berlarutan sampai 2-3 minggu dan mereka akhirnya pejam mata bagi tahu, okey, rider semua bagi positive feedback. Padahal kita tak pernah ada satu positive feedback pun daripada pihak-pihak rakan-rakan penghantar yang lain bagi tahu dekat pihak Grab. Tak ada satu positive feedback. Itu semua tipu. Dia tak ada buat sebarang perbincangan, mahu pun maklum balas kepada kita sebelum buat implement. Diorang buat force enforcement law. Ini masalah sebenarnya. Kita bukannya untuk dipaksa, untuk memaksa untuk buat benda tu sebenarnya. Tidak. Kita berharap sangatlah bincang dulu sebelum melakukan. Tolong buat improvement sikit. Jangan buat kami begini, memaksa kami. Saya berharap sangatlah. Okey. Okey. Baik. Kat sini memorandum kita meminta agar pihak Grab Malaysia menaikkan semula tambang kepada tambang asal RM5 daripada RM4 yang dia maklumkan pada 16 hari bulan 1 tahun 2024. Saya berharap sangat di sini ingin menyatakan bonus dan insentif sebenarnya bersifat sementara. Hanya ketika demand tinggi, ketika waktu perayaan, itu saja. Lepas tu dia bayar normal saja. Okay, and then kat sini pihak Grab pun waktu kita buat mogok protes pada 19 hari bulan tahun 2024, dia memberikan masa kepada kita 5 hari untuk memanggil, untuk mengkaji semula harga tambang tersebut. Akan tetapi saya dengar kabar daripada pihak ni NGO lah mengatakan perbincangan tu dibatalkan hari ini. Kita pun sangat tidak berpuas hati lah. Sangat tidak berpuas hati. Saya minta maaf, memang tak puas hati. Dan kita pun dapat makluman pada pagi ini juga bahawasanya Grab telah menurunkan kadar cancellation rate daripada 5 ke 8% untuk insentif. Jadi insentif tersebut dia bayar 2 kali. Adakah ini nampaknya lebih merumitkan ataupun nak buat kita mengelabui mata kita untuk RM1? Ini masalah sebenarnya. Sebenarnya kami memang tak setuju. Saya berharap sangatlah kepada pihak yang berwajib, Suhagam khususnya, tempat yang kita dah menerima aduan ni, saya berharap agar ada tindakan lah sewajarnya lah. Ini pula saya bagi tahu tambang untuk Lembah Kelang yang sebelum diturunkan RM5, tapi selepas diturunkan jadi RM4. Di luar Lembah Kelang tak silap saya RM3 kan? RM3. Daripada harga RM4.5 diturunkan jadi RM3. Jadi kita kehilangan harga tambang 20% sebenarnya. 20%. Lepas tu jarak tarik tu pula, kalau macam contoh daripada lokasi kita ke restoran lah, mungkin kita kebiasaan jarak dalam 2 kilo lah untuk support harga tambang lantai. Jadi bila dia luar RM5 tu, dia kilometer yang ketiga dia akan buat tambahan 50 sen, tapi dia naikkan untuk yang baru ni 60 sen. Tapi dari segi pengiraan dia sebenarnya dah tak betul. Sepatutnya 2.4 kilo kalau waktu belum diturunkan, waktu dia belum naikkan, dia bayar lebih kurang dalam 20 sen. Tapi sekarang dah jadi 10 sen. Saya tak tahu bagaimana pengiraan dia, saya tak pastilah. Alasan dia algoritma. Saya pun tak pasti algoritma macam mana pengiraan yang dia lakukan sebenarnya. Kat situ pun dia dah reduce dekat map. Lepas tu pula harga dari segi upah tambang kita, double order, triple order, 4 kali order. Saya semalam pun dikejutkan juga hari Khamis. Pasal ada rakan kita bagi tahu, dia buat pick up 4 pesanan dalam sekaligus, RM18.50 saja. Saya pun terkejut juga kan. Bila kita tanya, ada ke buat aduan dekat pihak dia? Ada, tapi dia kata nak buat maklum balas. Kena tunggu lagi 3-4 hari. Tapi kita tak pasti bila dia punya makluman tu. Saya berharap sangatlah agar benda-benda macam ni tolonglah
tolonglah tolong dari segi pembayaran tu biarlah yang betul sebenarnya, yang jelas. Daripada vendor, kita kembalikan kepada asal benda tu sebenarnya. Daripada apa, restoran ke rumah A, restoran ke rumah B. Bukan restoran ke rumah A, ke rumah B, ke rumah C, ke rumah D. Lepas tu harga pun orang kata harga tumpang. Harga tumpang. Harga pukul rata. Ini sebenarnya tak adil sebenarnya. Memang tak adil. Pasal sangat tidak adil. kita pun itu hari ada dimaklumkan oleh YB Anthony Locke bahawasanya nak menyelenggara harga tambang bukan setakat tambang rakan penghantar, rakan pemandu katanya dibawa apart, tapi sehingga ke hari ini hanya tinggal batu tanda. Saya pun tak tahulah nak kata macam mana. Apalah gunanya kita lantik seorang menteri, kita kita punya kita punya ni Menteri Penghutan. Ya, kita lantik dia untuk menyelenggara harga tambang lantai ni. Tapi kesudahannya kita tak tahu. Tak membantu. Kita tak masuk campur. Anthony Locke pun semban. Ya ke? Tak masuk campur hal kita. Dia alasannya dia tak masuk campur. Ni masalah sebenarnya. Bukan batu. Saya berharap sangatlah sebenarnya. Rumah dia pun Jadi, tahu sekamai. Moga-moga kita punya aduan kepada pihak Suakam ni dapat didengarilah. Jadi menjadi keadilan kepada semua. Tidaklah syarikat kita ni menindas kita sebenarnya. Menindas kita lebih kepada nak cari keuntungan. Saya pun ada dengar cerita daripada pihak restoran bahawasanya dia dah start charge 40%, bukan 31% seperti yang diwawakan. 40% harga pada restoran untuk setiap menu, setiap RM1 yang pelanggan belanja kan, 4% mereka kena bayar. Itu yang saya dengar daripada pihak vendor, daripada rakan pemandu lain pula ceritanya kan. Bila benda dekat, duit tarik tak bayar. Kebanyakan lagi waktu-waktu puncak, waktu-waktu tinggi. Ini belum rakan pengantar. Ini masalah rakan pengantar ni pun tak tahulah. Kita pun tak pasti bila masalah ni akan berakhir. Saya berharap sangatlah pada pihak yang berwajib khususnya, bantulah kami. Janganlah kami lantik anda sebagai pemimpin. Bila anda dah jadi pemimpin, anda tidak mampu membantu kami. Baiklah kami melantik kambing je senang. Betul. Saya tak boleh nak cakap apa dah. Saya berharap sangat agar adalah perubahan selepas ini, selepas aduan kami kepada Suhakam ni. InsyaAllah. Ada apa-apa lagi? Ada siapa nak tambah? Ada apa-apa? Pasal kawan-kawan kita semua daripada jauh ni. Sama je. Sama je. Point yang sama. Benda saya nak cakap apa dia cakap dah. Baik, saya nak tanya. Ya baik. Setelah berdemo 19 hari bulan yang lalu, hari ini Suhakam. Selepas ni ada rencana apa-apa tak? InsyaAllah kita akan ke Putrajaya. Ke Putrajaya, Betul. Jabatan Pengangkutan Jalan. Jabatan Di Penghutan, sanalah. MOT. Setelah bertemu dengan pegawai Suhakam tadi dan menerima laporan, apa pandangan anda? Kita sekarang akan tunggu maklum balas daripada pihak Suhakam. Tengok apa dia macam feedback dah. Kalau jika masih kekal juga, kita akan buat lagi satu perhimpunan dekat Pejabat Menteri Pengangkutan kemungkinan. Kita akan buat lah. Kita akan bersatu. Kita insya-Allah lah kita akan cuba follow up kes ni dekat Suhakam. Moga-moga ada tindakan yang cepat dan khusus lah, lebih baik lah. Saya berharap sangat lah, panggillah wakil pada syarikat Grab ke, ceritakan dia punya masalah. Lagi bagus kalau dia buat perjumpaan dengan kita sekali pun okey juga, perbincangan. Baik, tadi saya ada dengar istilah rakan penghantar yang menjadi masalah. Boleh sikit jelaskan dulu. Okey, dalam motor syarikat Grab, mereka menyatakan kita antara komponen-komponen rakan kongsi. Dalam motor dia mengatakan dia akan memberi layanan yang adil dan saksama kepada rakan kongsi. Rakan kongsi dia, rakan restoran, rakan pekedai, rakan penghantar dan rakan pemandu. Tapi di manakah saksamaan yang dia laung-laungkan sebelum ni? Itu je yang kita nak tahu sebenarnya. Saya ada ni satu lagi. Kalau tiada apa-apa feedback daripada kerajaan, saya harap satu benda je. Saya mengharap kerajaan Kementerian Multimedia Komunikasi, Fahmi Fadil, saya harap dia dapat membuat satu aplikasi seperti Shopee atau TikTok. InsyaAllah lah. Seorang aplikasi beli barang dan supaya rider boleh bekerja dekat app tu hantar barang. Saya harap kementerian buat aplikasi tersebut lah. Kalau tak mampu bagi kami kerja, itu je. Sekarang ni dunia sekarang ni nak cari kerja payah. Tak adalah. Sebenarnya tak ada istilah full time dengan part time sebenarnya pekerjaan ni. Pekerjaan ni semua memerlukan masa yang panjang, bukan masa yang pendek. Tak ada yang saya dengar 2 jam gaji RM40,000, tak ada sebenarnya. Semua masa yang panjang. Semua mengambil masa, sedangkan kita sendiri ambil shift slot, satu slot
3 jam. Bukan satu slot 2 jam, 1 jam tak ada. Satu shift 3 jam. Mana yang kawasan yang layak lah, yang penuh dapat 5 slot, 6 slot. Jadi sebenarnya saya berharap sangat sebenarnya tambang ni diperbaikilah balik kepada tambang harga, tambang asal lah. Jadi saya berharap sangat kepada pihak yang berkaitan, khususnya pihak Suhakam yang menerima aduan kami. Terima kasih banyak-banyak. Saya berharap sangat tindakan susulan yang drastik dan lebih cepat lah. Pasal kita risau dalam masa yang singkat ni, kita takut kita terabai. Kita lebih lagi terabai kerana menteri pun dah beritahu dekat TV bahawasanya mereka tidak ambil peduli lagi tentang masalah kita, tak campur tangan. Ini masalah sebenarnya. Saya berharap sangat pihak Suhakam boleh bantu kami. Lepas tu pula pihak yang terlibat, yang rasanya ada kuasa lah. Yang ada kuasa lah sebenarnya, bantulah kami. Kami memang dalam keadaan yang susah sangat ni. Dalam keadaan yang sangat genting. Lagi-lagi bulan 3, bulan 4 ni nak buka sekolah, nak puasa. Ni masalah sebenarnya. Gitulah. Terima kasih banyak-banyak. Itu saja.